Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung video berkaitan dengan isomer. Kita mulakan dengan alkana lah. Okey. So, ini adalah guideline daripada buku teks muka surat 102. Okey, boleh rujuk muka surat 102. Untuk muka surat 102 ni dia terus macam mana nak menamakan sesuatu isomer itu. So, dia dah bagi contoh dah pun. Okey. Sekarang ni sebelum menamakan, saya nak explain dulu atau bagi you understand dulu that tak semua molekul ada isomer. Seperti yang saya sebut dalam video sebelum ini, contohlah. Saya bagi contoh ahli pertama alkana CH4, nama dia adalah metana. Okey. Kita hanya boleh lukis satu cara sahaja. Tak boleh ada cabang. So, jadi metana tiada isomer. Okey, kalau you hanya boleh lukis satu formula struktur sahaja, automatik dia tak ada isomer. Okey, kita pergi yang kedua. C2H6 etana. So nak buat ni you mesti dah tahulah formula molekul untuk setiap satu siri homolog itu. Okey. C2H6. Okey, saya akan lukis satu macam ni. Okey. Satu lagi saya akan lukis atas bawah. Okey. So, yang ini seperti dalam video sebelum ni saya ada mention. Okey. Yang ini sebenarnya exactly the same as this one. Sebab apa? Sebab untuk alkana, dia hanya ada isomer jika you boleh buat cabang. Dan cabang dia mesti berada di tengah-tengah. Ini tak mungkin ada di tengah-tengah. So, yang ini tiada isomer. Okey. Mari kita tengok pula bagi propana. Saya gerakkan sikit. Saya perlu space ni. Okey. Bagi propana C3H8 kan? Propana. Okey. So, first you biasanya lukis macam ni. Straight chain, rantai lurus. Ini dipanggil rantai lurus. Ni macam biasa yang kita duk buat selama ni. Okey. Mungkinlah you akan kata, oh macam ni, ini dipanggil rantai. Dipanggil cabang. Bukan Okey, macam mana nak identify dia adalah cabang? Cabang mesti berada di tengah-tengah. Ini kan, okey, satu guide yang cikgu saya dulu pernah sebut, dia kata you jangan angkat pen. Nampak Dari kiri saya ke atas, saya tak perlu angkat pen. So, bermaksud yang formula struktur yang pertama dengan kedua adalah benda yang sama. Sama juga kalau saya lukis ke bawah ke tepi, ke mana-mana ke. Contohlah saya kata saya lukis macam ni. Saya lukis macam ni, kan? Nampak tak? Konon-kononnya kita kata ini ada cabang. Ini bukan panggil cabang. Katalah you nak kata apa? Yang the bottom part tu adalah cabang. No. Ini kita tak panggil sebagai cabang. Cabang mesti berada di tengah-tengah. Ini bukan tengah. Ini dekat hujung. Sebab apa saya kata dekat hujung? Nampak ni? You naik macam ni. Straight chain. You tak angkat pen. Cara nak tahunya, bila you lukis tu, you tak angkat pen, itu maksudnya dia bukan cabang. Okey. So, bermaksud, propana juga tiada isomer. There is only one way to draw propana. Formula struktur dia hanya ada satu, iaitu whichever way pun you hanya akan dapat rantai lurus sahaja. You takkan dapat wujudkan cabang. So, propana juga tiada isomer. Okey. Sekarang kita tengok siapa yang ada isomer. Dia bermula dengan butana. Okey. So saya lukis different colored pen C4H10. Ini adalah butana. Okey, so first you akan draw straight chain, betul tak? Okay. Ini straight chain. Rantai lurus. Okey, sekarang kita nak cuba buat dia punya cabang.
Okay. Remember, cabang mesti berada di tengah-tengah. So, bila you nak wujudkan cabang, you nak mengekalkan formula kimia, formula molekul C4H10. Jadi, kita akan letak 3 karbon. Lepas tu, yang cabang tu kita letak ke atas. Atau kat bawah ke, tak kisahlah. Yang penting dia duduk di tengah-tengah. Okay, so bila buat macam ni, dia masih lagi C4H10. Cuba bilang. C ada 4. 1, 2, 3. Lepas tu ada 4. Okay. C ada 4. Okay. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H masih lagi 10. Nampak tak? Formula molekul masih sama, tetapi bila you lukis, dia dah ada cabang. Kenapa? Ini dipanggil cabang. Ni. Dia mesti duduk di tengah-tengah. Nampak tak? Dia duduk di karbon nombor 2. Nampak ke? Saya zoom. Dia duduk, cabang ini duduk di karbon nombor 2. Okey. Sekarang kita akan guna buku teks untuk macam mana nak menamakan cabang ini. Macam mana nak menamakan formula struktur ini. Kalau yang pertama, straight chain ini, kita namakan dia sebagai butana. Okey. Okay, so yang ini macam mana? So guideline dia dah ada dekat sini ya. Sebenarnya awak boleh tengok buku teks. So saya sengaja buka ni supaya you nampak lah. Okay. Yang pertama, you identify rantai lurus paling panjang. Okay, rantai lurus paling panjang dia sama ada you nampak dia macam ni. Okay, betul kan lurus, saya tak angkat pen. Okay. Normally kita akan nampak macam tu lah. Kalau ada orang nampak macam ni pun betul. Tak ada masalah. Ini masih lagi 1, 2, 3 karbon. Okay. Ini maksud saya. Bila saya nak pergi ke karbon yang ke sini, dia kena angkat pen. Dia mana boleh ikatan dari sini ke sini, tak ada ikatan kan. So, dia kena angkat pen. Dapat ke? Maksud saya tak boleh angkat pen tu. Rantai lurus dikira bila you tak angkat pen. So, bila macam ni, dari karbon nombor 3, nak pergi karbon yang ini, yang keempat ni, yang cabang ni, mana ada ikatan ke sini kan? So, macam mana pun you kena angkat pen dan you bulatkan dia sebagai kumpulan cabang. Ini dipanggil cabang. Okey. So, berbalik kepada rantai lurus paling panjang ni, ada berapa karbon? Ada 3. So, kita akan namakan dia sebagai propana. Bukan butana tau, propana. Sebab rantai lurus paling panjang dia adalah 3 karbon. Okey, lepas tu kita akan namakan kumpulan cabang ini. Okey, kumpulan cabang. Nampak dekat sini? Dia ada sebut ni, A ni. Okey. Imbuhan yang menunjukkan kumpulan cabang. Okey, dia adalah dipanggil kumpulan alkil. Kumpulan alkil ni, okey, CH3, C2H5. Nama dia senang aja. Metil. Metil kadang ada 1 karbon. So, ini adalah kumpulan cabang yang kita namakan sebagai metil. Jadi, metil lah. Okey, lepas tu kita kena specify this kumpulan cabang berada di karbon nombor berapa. Nampak tak? Kumpulan cabang ni attach to karbon nombor 2. So, dia jadi 2 metil propana. Okey. Boleh tak lukis lagi isomer untuk butana? Katalah you say you nak lukis macam ni. Contoh ya, saya bagi contoh. 1, 2, 3, lepas tu 4. Lepas tu, 1, 2, 3. Lepas tu 4. You kata dia nak buat macam ni. Ni, without drawing hydrogen tu, nampak tak? Dia adalah straight chain. Yang ini sama je dengan yang ini. So, it's not. It's not an isomer of C4H10. Lagi macam mana you nak lukis? 1, 2, 3. Lepas tu letak ni. Ini pun rantai lurus paling panjang. Tak perlu angkat pen. So, yang ini sama je dengan yang ini. So, untuk butana sebenarnya ada 2 isomer sahaja. Satu yang rantai lurus, satu lagi yang ada cabang. Okey, dapat. So, alkana bermula dengan butana baru ada isomer. Macam mana nak tahu ada isomer? You boleh lukis lebih daripada 1 formula struktur. Dan automatik nama diorang takkan sama. Okey.
Kita try jawab soalan yang ada pada aktiviti 2M ini. Ni dekat muka surat. Dia actually dekat muka surat 105. Ni saya dah crop out. Ini muka surat 105. Okay. Sorry kalau video ni panjang sangat, tapi sebab dia kena guide. Kalau you berada depan saya secara physically, senang sikit lah. Tapi sebab dia dalam video kan. Okay. So dia nak yang ada 4 karbon. Tadi kita dah lukis untuk 4 karbon kan, Alkana C4H10, remember? So kita dah buat satu. So sekarang kita cuba buat untuk C5 ni. Okay. C5H12 kan. Kenapa ni pen? Okay. So C5H12. Satu benda untuk you buat soalan berkaitan dengan sepatian karbon, formula molekul mesti dah tahu. Termasuk nama dia. Ini normally kita akan namakan dia pentana. Bila dia jadi pentana? Bila kita lukis rantai lurus paling panjang. Ini benda pertama yang you lukis. Ini isomer dia yang pertama. Okay. So saya dah lukis C5H12 yang rantai lurus macam ni. Okay. Sekarang ini nama dia pentana. Sekarang yang kedua, saya kena buat cabang lah. Untuk alkana mesti ada cabang. So remember, draw 4 sahaja karbon, lepas tu letak satu cabang kat sini. Okay. So nampak tak kat sini? Okay. Satu benda yang saya nak ingatkan, tolonglah make sure you draw your hydrogen. Jangan tinggal ikatan-ikatan tu, lepas tu hydrogen ni tak lukis. Contoh macam ni, saya biar tak lukis. It's not understood that itu sepatutnya ada hydrogen. Tak boleh macam tu ya. Mesti actually lukis. Okay. So, rantai lurus paling panjang, 4 karbon, nampak? Dan kita ada satu kumpulan cabang ini. Ada berapa karbon pada kumpulan cabang? Ada satu sahaja karbon. So, kalau ada satu sahaja karbon, nama dia kumpulan metil. Okay? Okay. So, lepas tu, macam mana kita nak namakan dia ni? Rantai lurus paling panjang ada 4 karbon. Kalau ada 4 karbon is butana. Ada kumpulan metil dekat karbon nombor 2. So, dia akan jadi 2 metil butana. Okey, sekarang akan ada soalan. Oh cikgu, kalau macam tu saya nak pindahkan kumpulan cabang ke karbon nombor 3. That one is not another isomer. Kenapa? Mari kita tengok. Okey. Yang ini contohlah, saya nak nomborkan, saya nak letak cabang tu kat sini. Okey. Dia macam nak bagi nama ni is kena fikir banyak benda. Okey. Kena fikir banyak benda. Okay. So, rantai lurus paling panjang masih 4 karbon, betul? Dan ini adalah kumpulan cabang. You mesti make sure bila you nomborkan karbon pada rantai lurus paling panjang ini, cabang itu berada pada karbon paling rendah. So, bermaksud in this case, you kena nomborkan karbon ini dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. So, menjadikan this cabang, which is metil lah, okay, berada pada karbon nombor 2. So, essentially, nama dia akan jadi 2 metil butana juga. Betul tak? So, sama je. So, memindahkan kumpulan cabang ni ke kanan doesn't mean nama dia akan jadi 3 metil butana. No. Sebab kita kena make sure bila kita nomborkan karbon pada rantai lurus paling panjang, kumpulan cabang untuk alkana lah untuk alkana, kumpulan cabang berada pada karbon paling rendah. So, 2 lah you kena nomborkan dari kanan ke kiri. So, adakah C5H12 ni hanya ada 2 isomer saja, this one and this one? No, dia ada another one. Macam mana? So, kita lukis macam ni. Sekarang, kita dah tak boleh buat cabang however way pun. Tak ada dah cabang yang hanya ada satu kan. So kita drop satu lagi karbon. Kita letak macam ni. Nampak tak? So apa yang saya dah buat adalah saya letak hanya ada 3 karbon
pada rantai lurus paling panjang. Sama ada you tengok macam tu atau you tengok macam ni pun sama. Ini akan jadi kumpulan metil nanti. Okay. Saya lukis semua hidrogen lah supaya you nampak benda ni. Okay. So ni hidrogen. Saya tak nak lukis hidrogen sebab tak nak bagi tu crowded. Tapi it's wrong kalau you tak lukis hidrogen Okay. Okay So ini adalah rantai lurus paling panjang. Okay. Yang ni kan. So kita ada cabang kat sini, betul? Nampak tak? Okay, cabang kat sini, cabang kat sini. Okay, satu misconception adalah, oh kalau ada dua cabang macam ni, ada dua karbon, dia dipanggil etil. No etil mesti C2H5 yang bersambung. Bersambung macam ni. Yang ini dipanggil ada dua kumpulan metil. Sebab setiap satu ni adalah CH3. Ini pun CH3. Dia bukan C2H5, no. Kalau dia C2H5, dia mesti bersambung macam ni. Dia mesti bersambung macam ni. Okay, so tak boleh kata yang cabang tu dipanggil etil, no. Okay, kita namakan dulu. Longest carbon chain, rantai lurus paling panjang, ada 3 karbon. So alkana apa ada 3 karbon? Propana. Okay, sekarang ada kumpulan cabang and ada 2 kumpulan cabang and kedua-duanya adalah metil. So, ada berapa metil? Ada 2. So, dia jadi dimetil. Okay. Dan kita mesti menyatakan kedudukan untuk setiap satu kumpulan cabang ini. So, yang metil yang pertama, okay, berada pada karbon nombor 2. Betul tak? So, 2. Again, sekali lagi saya dah salah cakap tu. Kumpulan metil yang pertama yang ke atas ni adalah bersambung dengan karbon nombor 2. So 2. Okay. Kumpulan metil yang kat bawah ini also bersambung pada karbon nombor 2. So dia jadi 2,2-dimetil propana. Okay. Dan bila you nak menulis nama ni, antara nombor dengan nombor kita kena letak koma. Antara nombor dengan huruf kena letak dash. Antara huruf dengan huruf tak boleh ada space. Okay, ni kita rapatkan. Okay. Again, antara nombor dengan nombor mesti koma. Antara nombor dan huruf adalah dash. Antara huruf dengan huruf langsung tak ada spacing. So, untuk C5H12 ada berapa isomer? Ada 3 isomer untuk C5H12. Isomer yang pertama namanya pentana. Isomer yang kedua namanya 2-metil-butana. Isomer yang ketiga adalah 2,2-dimetil propana. Okay. So, kita jumpa dalam video yang seterusnya untuk kita tengok mungkin another alkana ataupun melukis isomer dalam alkina. Also, boleh tengok juga video yang saya dah pernah rekodkan untuk KBSM. Yang ini sebenarnya clear sebab dia step by step untuk setiap siri homolog tu. Okay, so dia ada dekat sini. Dia masih valid untuk KSSM. Tak ada perubahan. Cuma dekat dalam ini tak ada sebut langsung pasal alkuna. Pasalnya KBSM tak ada belajar tentang alkuna. Dia ada alkana, alkina, alkohol. Itu sahaja. Dan saya masukkan soalan yang terakhir tu, video yang terakhir adalah soalan SPM. Okay. So, saya jumpa awak dalam video yang seterusnya. InsyaAllah bersambung tentang isomer. Okay, sekian. Terima kasih.